dalam program nak rasa tak kita masak sampai jadi. Sebenarnya apa sebenarnya program nak rasa tak ni kan, buat pertama kali kita adakan pada hari ni. Jadi sebelum tu kita menjemput hari ni yang akan menemani saya tetamu cilik pada hari ni. Siapa nama? Nurul Fatin Zulaika. Okey, Nurul Fatin Zulaika akan menemani saya pada hari ini. Okey, jadi apa sebenarnya berkaitan tentang program nak rasa tak ni? Kita nak buat program macam mana kan? Jadi jom kita tengok slide. Okey. Sebenarnya nak rasa tak ni adalah satu program yang kita adakan, bukan rancangan memasak yang biasa-biasa. Kita masak sampai jadi, dan specialnya pada program kita ni kita akan masak menggunakan periuk ajaib. Apa yang dinamakan periuk ajaib ni? Kenapa dia ajaib sangat? Jom kita tengok. Okey. So, apa itu periuk ajaib? Inilah kita nak kenalkan pada hari ini. Periuk ajaib ni bernama Noza Pressure Cooker. Noza Pressure Cooker ni ialah periuk memasak jenis bertekanan tinggi. Pressure cooker. Sebab tu nama dia pressure cooker. Dia bertekanan tinggi dan didatangkan sekali dengan pelbagai fungsi multifunction. Seterusnya, inilah kenapa kita perlukan periuk yang bertekanan tinggi ni. Tujuannya adalah tujuan utama ni untuk kita memasak makanan dengan mudah dan pantas, dengan menggunakan 10 fungsi multifunction yang ada pada periuk ni. Bukan biasa-biasa selalu kita masak kena ada dapur, kena ada periuk, kan. Jadi dengan periuk Noza Pressure Cooker ni multifunction semua ada berkaitan tentang periuk bertekanan tinggi ni. Dan seterusnya 10 fungsi masakan yang kita boleh gunakan dengan Noza Pressure Cooker ni. Antaranya untuk buat sup, untuk rebus daging. Selama ni kita rebus daging berapa minit kan? Mungkin berjam-jam. Tapi dengan Noza ni sekejap je kita dapat rebus daging. Kemudian kita boleh bakar kek. Bukan biasa-biasa. Dengan periuk ni kita boleh bakar kek macam oven lah kan. Itu stir fry. Stir fry ni untuk yang biasa kita nak tumis, nak goreng. Kemudian steam dengan tujuan untuk kukus. Kemudian ada slow cook, memasak secara perlahan. Yalah, kadang-kadang kita nak masak tu sebenarnya lambat lagi. Jadi kita boleh delaykan masakan kita tu dengan Noza Pressure Cooker ni juga. Kemudian kita boleh buat bubur, dan kita boleh buat bijiring ataupun popcorn. Kita boleh guna juga periuk Noza ni. Kemudian kita boleh masak nasi juga. Masak nasi sekejap je, tak perlu nak tunggu setengah jam. Berapa minit je dah siap masak nasi. Kemudian dengan low pressure juga, dengan tekanan yang rendah, macam masak telur, sayur, yang tak perlukan tekanan yang tinggi. So seterusnya, okey, periuk Noza ni apa special sangat dengan periuk Noza ni kan? First kali macam saya dah kata sebelum ni, multifunction. Ada 10 fungsi masakan yang kita boleh gunakan dengan periuk ni. Kemudian masakan ni boleh dilewatkan sehingga 24 jam. Maksudnya contoh macam biasanya apa yang kita akan delaykan kita punya bahan masakan dalam tempoh 24 jam. Biasanya kalau macam nak perap ayam ke kan, benda perap-perap ni kita boleh gunakan Noza ni. Kita perapkan dulu, kita lewatkan masa masaknya, dan kemudian dia akan masak sendiri. Kemudian masakan kekal hangat sehingga 12 jam. Sangat-sangat bagus. 12 jam kita punya masakan akan terus hangat, panas, so dia terus makan. Tak perlu nak panaskan balik sebab dah sejuk, panaskan balik. Kemudian auto set masa, masak selepas 4 saat memilih fungsi. Bila kita dah tekan fungsi mana yang kita nak masak ni, terus 4 saat dia akan berfungsi auto dengan masa yang dah ditetapkan bagi setiap fungsi. Kemudian smart timer memory, dia ada suhu dan masa yang ditetapkan. Bila kita dah tekan satu fungsi, contohnya contohnya meat, kita nak masak dalam 10 minit. Kemudian dalam masa 10 minit tu
dia akan bagi kita timer, bagi kita nampak berapa minit lagi yang tinggal untuk makanan ni masak. Kemudian boleh kawal suhu masak untuk stir fry, kita nak tumis, goreng dan juga slow cook. Dan sistem satu sentuhan yang mudah. Ya, sangat-sangat mudah. Kita tekan je, terus auto masak. Tak perlu nak tekan terlalu kuat. Kemudian masa pun dah ditetapkan. Contoh macam kita nak 10 minit. Contoh masak nasi 10 minit, 7 minit dia dah tetapkan dah. Tinggal kita nak edah sikit je. Kemudian seterusnya dia ada LED display ni yang kita boleh nampak. Dia akan tunjukkan masa dan juga suhu, waktu progres memasak, dan juga dia ada periuk dalaman, agak-agak berapa kapasiti, 8 liter kan. Nampak macam comel je tapi ada 8 liter besar dia punya kapasitinya. Dan dia tidak melekat. Dia senang ditanggalkan daripada periuk, tidak melekat. Kemudian kalau masak nasi confirm tak ada karak. Tak ada kerak, bukan karak, tak ada kerak, tak berkerak. Nak basuh pun mudah. Kemudian dia ada penutup yang safety tau. Kalau nak tahu penutup dia ni, selagi kita tak betul-betul tutup, dia takkan boleh termasak sebab dia memang menjamin keselamatan. Bila kita dah tutup, kita kena alignkan dengan mangga dia. Cukup. Jangan tutup. Kemudian baru tutup. Kemudian baru tutup. Pertama online bila dah ke depan ni, dia macam mana satu ya. Bila nampak mata align ni, pastikan mangga yang terbuka tadi tu kita selarikan. Kemudian kita putarkan sampai dia ada mangga tertutup ni. Barulah dia safety lock dan barulah boleh on, boleh masak. Okay, so seterusnya, okay, hari ni inilah menu kita buat pertama kali pada hari ni, kari ayam. Tiba-tiba masak kari ayam kan. Kali pertama masak kari ayam. Jadi kita nak beritahu sebenarnya kari ayam ni sangat-sangat mudah kita nak masak dengan menggunakan periuk nozzle pressure cooker ni. Nampak macam remeh tapi sangat-sangat mudah. Ni adalah bahan-bahannya. Bahan-bahannya kita tinggal masukkan je. Kemudian kita panaskan minyak. Masukkan bahan. Dan kita buat mix. Okey, kita akan perkenalkan bahan dulu. Seperti yang senarai tadi kan. First sekali, ni adalah rempah. Ada kulit kayu manis, buah pelaga, jintan dan juga melawang. Kemudian bawang. Bawang ni boleh bawang merah, bawang putih, bawang besar. Kita boleh kisar ataupun iris halus juga. Kemudian ini bawang merah. Ada 3 ulas. Kalau nak bawang besar pun boleh. Kalau nak kisar pun boleh sekali dengan bawang putih ni. Bawang putih dalam 3 ulas, 5 ulas pun boleh. Kemudian kita tak halia. Bagi yang tak suka halia tak apa. Ni option je. Tak halia 2 inci hiris. Kemudian kita ada cili giling. Cili giling ni ataupun cili kisar yang boleh dimasukkan ke dalam masakan untuk orang yang suka pedas. Kalau tak suka pedas tak apa. Tak apa. Kemudian kita akan letakkan serbuk kari nanti, serbuk kari daging ayam. Dan kemudian nak bagi rasa kari tu, bau aroma dia, kita letak daun kari. Betul, daun kari. 2 pelepah saja pun dah cukup. Kemudian kita akan letakkan ayam. Ikut kuantiti makan berapa banyak. Kita hari ni akan dalam 10 ketul ayam. Dan juga kita akan letakkan kentang. Kentang ni dalam 3 biji pun dah okey. Serta dengan lobak merah dalam 2 biji. Lobak ni pun optional. Kalau ada yang lagi suka kentang sahaja pun tak letak lobak pun tak apa. Dia ikut cita rasa kita. Kita nak macam mana. Kemudian ada asam jawa ataupun kita boleh gunakan asam keping. Dan juga santan. Santan 1 kotak kecil ataupun 1 cawan pun dah cukup. Dengan 2 cawan air.
Dan apa garam kita ambil 3 sudu teh je pun dah cukup. Okey, so dah hari juga saya nak sharekan semua bahan-bahan masakan ni saya basuh, saya rendam dengan guna dish rag. Dish rag ni nampak macam sabun basuh pinggan kan? Tapi sebenarnya fungsi dia bukan sahaja dia boleh basuh pinggan, tapi juga basuh bahan masakan kita. Sebab apa? Sebab dia sangat organik, natural, kulit kita pun tak sensitif. Sesuai untuk kulit yang sensitif, sebab dia natural. Kalau macam sabun basuh pinggan yang lain tu mungkin akan ada menghakis kulit kita. Jadi semua yang saya sediakan bahan masakan ni semua saya basuh dengan dish rag, sebab organik. Dan sebenarnya lagi menyegarkan lah bahan masakan kita. Contoh macam daun kari ni sebenarnya dah 2-3 hari dah saya beli, tapi bila basuh dengan dish rag masih lagi segar. Okay. Termasuk juga ayam ni sebenarnya kan kalau ikutkan awal-awal kan kita akan ada bau hanyir, tapi dengan guna dish rag je okey, bau ni pun dah hilang dah bau hanyir tu. Okey, so inilah bahan masakan kita untuk kari ayam. Lepas ni kita akan masak kari ayam pula. Okey. Okey. So inilah periuk noza kita. Kita akan buka. Okey, kita dah pun on punya Swiss, boleh nampak kat sini. So untuk kita mula menumis, untuk kita mula menggoreng, semua kita akan bermula dengan stir fry. Stir fry. So kita dah boleh mula masak. Okey, first kali kita akan mulakan dengan panaskan minyak dulu. Zulaikha nak kena baik? Tak nak. Takut minyak. Okey, tak apa. Okey. Okey, first kari ayam ni kita akan letakkan rempah dulu. Nak tak? Sampai sini. Ya, letak je. Okey. Nak masak apa tu? Kita nak masak kari ayam pada hari ini. Jemput je masuk. Kari ayam mudah dengan hanya menggunakan periuk noza. Campak-campak, insya-Allah jadi. Kita nak masak sampai jadi. Senang sangat sebenarnya kari ayam ni. Kita dah mula panaskan minyak. Kita buat mode stir fry. Kita panaskan minyak dan kita letakkan rempah dulu. Nampak macam tak ada apa-apa kan? Sebab dia memang sangat-sangat smooth. Dia takkan ada keluar bunyi yang melegat-melegat tu. Safety lah kalau untuk macam anak-anak ni kan. Macam kanak cilik kita pada hari ni, senang nak tolong kita masak. Sebab dia takkan, minyak tu takkan insya-Allah terjaga daripada terpecik-pecik ke kulit kita. Okey, lepas saya letak rempah ni, kita letakkan bawang pula. Bawang adalah asas setiap masakan yang kita akan letak. Okey, baru kita dengar bunyi minyak dia. Tu pun sikit je, tak kuat sangat pun. Okey, kemudian kita letakkan bawang putih. Okey, kacau. Okey, kemudian kita letakkan halia. Bagi yang suka halia, kalau tak letak pun tak apa, option je. Tumis. Okey, boleh nampak di situ. Okey, kemudian kita akan letakkan cili giling. Cili giling ni 1 sudu besar pun dah cukup. Ataupun orang ada yang suka letak cili pisar. Kalau ada yang suka pedas lebih, boleh letak lebih. Kalau tak suka pedas, tak payah letak. Okey. Baru keluar bunyi. Kemudian
Barulah kita akan letak serbuk kari daging ke dalam. Okey. Kacau-kacau. Okey. Okey. And then kita akan masukkan daun kari lah. Daun kari ni untuk sedapkan lagi aroma kari. Kita punya 2 pelepah je daun. Taburkan. Kemudian kita akan masukkan air sikit. Okey. Okey. Ini like muka serius. Dia teliti orangnya. Okey. So, lepas ni kita boleh letakkan ayam-ayam kita yang akan kita masak pada hari ni. Ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh gaulkan kari dengan ayam. Ayam ni tak potong-potong lagi ke? Macam tu je okey. Macam ni pun okey. Bagi tumpah tu. Hati-hati. Okey. Kena letak lagi air lah. Tumpah tu. Air ayam. Ayam. Okey, boleh? Dah. Tak cukup Tak tenaga. cukup tenaga. Kena banyak makan vitamin ni. Okey. Kita gaulkan. Dah. Mereka buat aktiviti keluarga macam ni. Betul. Kan? Anak-anak. Okey. Zulaikha pula. Kita nak ambilkan air. Air pula. Yang ni. Masukkan air. Semua. Semua. Okey. Oh. Okey. Boleh letak bawang. Bawang pula. Tak mahu kentang. 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 Ini semua. Okey. Okey. Mereka mungkin boleh ambil air. Sikit air. Sikit air. Dan sikit. Okey. Tu beritahu air tu air apa? Ini adalah air East Spring. Air East Spring ni baguslah. Mesin dia maknanya nanti kita boleh tunjuk East Spring ni nanti. East Spring ni bagus sebab dia akan mengekalkan mineral yang ada dalam air, nutrisi yang ada dalam air. Gabung pula dengan bahan masakan ni lagilah berkhasiat. Kemudian boleh ke tu? Tu orang yang suka makan lobak. Untuk orang yang suka makan lobak, macam kanak-kanak ni, macam Zulaikha ni, dia sangat suka makan lobak. Mentah-mentah pun dia boleh makan. Jadi boleh letak lobak. Siapa tak suka lobak, tak lobak pun tak apa.
Kena ambil dari bawah, tolak ke atas. Tapi baik terpecik. Nak guna ni ke? Ha? Tak panas. Bagus. Okey. Okey, seterusnya boleh letakkan santan. Santan. Semua. Semua. Satu cawan. Okey. Kacau lah. Kalau ada yang suka apa nak lagi berlemak, boleh tambah lagi lah santan. Satu cawan pun dah cukup. Ataupun satu apa air satu kotak kecil pun dah cukup. So, last sekali. Ni pedas tak ni? Ha? Budak-budak boleh makan ni? Boleh makan. Sebab kita letak cili giling tu satu sudu besar je. Tak rasa sangat pedas dia. Okey, so lepas letak asam jawa ataupun boleh letak asam keping. Setengah sudu je. Okey, letak. Weh. Setengah sudu besar. Okey. Sekali tak garam. Garam tu kita ambil 3 sudu teh. Sikit je. Buat tumpang. Satu ni. Banyak lah. Yang banyak ni suka? je. Nah, ni kira banyak dah juga. 3 sudu teh tu lagi kecil lah daripada sudu ni. Kena stop. Okey, stop. Sangat-sangat mampat ya. Penuh dengan isi-isi. Ni untuk orang yang suka isi banyak lah. Ada tak carrot lah, ada tak lobak lah. Ayam pun 10 ketul. Kan. Ada orang dia suka tak kentang je. Ikut kita nak berapa banyak kita nak. Buat kambing pun dah. Kambing pun boleh. Okey. So dah okey dah ni. Kita letak aje. Kita nak kacang tu nak bagi sebatikan dia. Okey, so kita nak masak guna periuk nokza. Okey. Sebelum tu kita setkan dulu. Buang balik. Okay, kita alignkan selari dengan mangga. Okey. Selarikan dengan mangga yang terbuka ni. Apa yang kita ketat? Boleh kita ketat ke depan. Okey, dia dah safety lock kan? Dah tak boleh buka dah. So, baru kita akan nak bagi masak ayam tu, kita buat meat. Masak daging. Kita dia setkan 5 minit tapi sekejap sebab ada lambat. Okey, meat kita buat dalam 10 minit. Okey. So dia 4 saat dia dah terus on. Dia auto masak dalam 10 minit. InsyaAllah. Jadi inilah periuk nokza kita yang berfungsi untuk memudahkan lagi kerja memasak kita dengan pantas, dengan cepat. Kita just letak bahan je, kemudian kita tekan fungsi-fungsi yang kita nak, dan dia akan auto masak ikut apa yang kita nak. Contoh kari ni, kari ayam ni, insyaAllah dalam 10 minit dia akan auto masak. Okay. So berkaitan tentang periuk nokza ni,
Ini adalah fungsi-fungsi dia yang mana saya dah terangkan tadi. First sekali tentang sup, boleh buat sup ataupun nak buat kuah, kuah-kuah je boleh tekan sup ni. Kemudian ni daging, meat. Kalau kita nak masak daging ataupun ayam, boleh tekan meat ni. Kemudian kalau nak bakar kek, kan, boleh guna penuh noza ni, hanya tekan bahagian kek ni, bakar kek. Kemudian low pressure yang macam kita nak masak telur saja, masak sayur je, kita boleh buat low pressure. Dan stir fry, biasa kalau nak menumis ke menggoreng, kita akan setkan stir fry macam tadi. Dan ni rice, untuk masak nasi. Masak nasi dalam 7-10 minit pun dah cukup dah. Dia dah terus jadi nasi kita masak cepat je. Tak perlu nak tunggu setengah jam. Kemudian multigrain ni untuk bijirin, macam kita nak buat popcorn, porridge untuk kita buat bubur, steam untuk kita kukus, nak buat kuih ke ataupun nak kukus ikan ke boleh. Kemudian slow cook. Slow cook ni kita nak masak secara perlahan. Kita nak masak tu lama lagi, tapi kita setkan dia untuk masak dalam masa panjang. Jadi inilah penuh noza kita bertekanan tinggi, sangat-sangat bagus untuk digunakan untuk orang yang bekerja, untuk suri rumah, memudahkan lagi kerja. Kemudian untuk kita buat aktiviti bersama anak-anak, kita boleh gunakan penuh noza ni sebab dia sangat-sangat safety. Tak ada nak terkena minyak kan? Ada terkena minyak kan tadi? Tak ada, elok je kan. Cuma apa? Tak larat nak ni je, nak gaul. Sebab kecil lagi kan, kena banyak ni otot-otot dan kena banyak makan vitamin. Kemudian kalau untuk orang yang baru nak mula belajar masak kan, nak berjinjit ke dapur, boleh guna noza pressure cooker ni. Dah tinggal nak masuk bahan, tekan-tekan je. Baru kahwin. Student. Ya, student kan. Student duduk asrama tu, sangat bagus lah. Ada pressure cooker ni, tak perlu nak setiap hari nak pergi keluar cari makan, boleh masak. Banyak barang lain tu. Satu ni je. Satu ni je. Tak perlu dapur banyak-banyak. Nak ada pan lah, nak ada rice cooker lah. Dalam ni semua dah multi function. Okay, so kita tunggu dalam 10 minit. Okay. Tadi Abi cakap pasal air e-spring. Air e-spring. Tu share sikit. Okay. Sebentar dulu ni. Ya, air e-spring tu. E-spring ni tak. Air e-spring ni adalah air yang menggunakan teknologi UV light. UV light seperti teknologi air zam-zam di Mekah. UV light ni lah yang dia punya benefitnya, dia akan menghilangkan virus, bakteria. Kita selalu minum air, kita tak tahu pun dalam air kita sebenarnya virus dan bakteria tu masih ada lagi ke tak kan. Tapi dengan e-spring, virus bakteria akan hilang. Kemudian walaupun kita merawat air, nutrisi dengan mineral yang ada dalam air sedia ada tu tetap kekal. Kalau penapis air lain, mungkin dia akan mengurangkan mineral ataupun nutrisi dalam air. Kemudian kalau bahan masakan tadi kan yang kita dah sediakan tu, kita boleh gunakan e-spring untuk basuh, untuk rendam. Tak perlu nak guna air pipe sebab air pipe ni banyak klorin. Selama ni kita selalu guna air pipe kan, tak tahulah berapa banyak klorin dah masuk dalam badan. Jadi kita galakkan untuk guna e-spring. Sangat-sangat bagus lah guna e-spring. Lepas tu kita guna pula dengan dish drop tadi, dish drop yang natural organic ni. So kita sikit tu apa beza tu dengan tu? Tu apa? Mana ni? Botol tu. Botol ni. Okey. So ni adalah dish drop ini yang kita gunakan untuk basuh segala bahan masakan. Okey. First kali yang saya cakap natural, organic, bagus untuk kulit sensitif. Dan the point is yang saya nak beritahu, ini adalah
jimat sebenarnya. Sebab apa? Sebab asalnya distro Amway ni dia pekat. Walaupun nampak macam hanya satu botol ni, dia boleh hati-hati sayang. Walaupun hanya satu botol, dia boleh digunakan sebanyak berapa kali dilute squeeze botol ni. Setakat ni pun saya pun dah tak ingat dah berapa kali dilute dah. Daripada, kalau nak tahu ni, daripada bulan 10 hari tu beli, sekarang dah bulan 3, bulan 4 dah. Berapa bulan tak habis-habis lagi. Sebab kita sentiasa dilute gunakan squeeze bottle. So cara nak dilute dia, sebabnya saya dah dilute kan air. Kemudian kita isi air. Air e-spring sangat digalakkan lah. Isi air sampailah ratio 1:8. Sampai sini isi air. Kemudian kita letakkan distro Amway ni daripada bawah ni sebelah ni full sampailah akhir ni sebelah ni je. Kemudian kita goncang-goncangkan dan boleh guna. Kita picitkan 2-3 kali dekat bekas yang kita nak isi sabun basuh pinggan, kemudian dia dah hasilkan banyak buih. Ni pun kita boleh nampak banyak buih-buih. Daripada ni pun nanti kalau dah kurang-kurang, kita boleh tambah lagi air. Sangat-sangat jimat, sangat-sangat kualiti. Barang-barang yang kita gunakan, e-spray, distrop hari ni, dan juga nozzle pressure cooker ni. Okay, dah berapa minit lagi? Kita menunggulah. Okey, ada apa-apa persoalan lagi tak? Alamak, air spring ni untuk apa? Air spring ni? Air spring ni boleh kita gunakan untuk minum. Lagi-lagi untuk minum lah. Sebab kita selalu minum, kita tak tahu air yang kita minum tu betul-betul hilang ke tak virus, bakteria, klorin. Dan kita minum air tu pun adakah mineral ataupun nutrisi air yang sebenar tu masih ada ataupun tidak So e-spring ni sangat bagus lah. Sebab dia kekalkan mineral, nutrisi ada dalam air, kemudian menghilangkan virus, bakteria sebanyak 99%. Dan dia menggunakan UV light teknologi. Kemudian bolehlah present sekali kalau Okey, bagi yang mungkin baru masuk kan tadi, so saya kita kongsikan semula tentang periuk ajaib ni. Kalau nak tahu, nak rasa tak ni, program nak rasa tak ni, specialnya program ni kita akan membuat demo masakan menggunakan periuk ajaib. Periuk ajaib ni lah. Apa periuk ajaib ni? Namanya nozzle pressure cooker. Periuk memasak jenis bertekanan tinggi. Tu yang nama dia pressure cooker. Menggunakan tekanan yang tinggi dan didatangkan sekali dengan pelbagai fungsi, multi function. Okey, so kenapa kita perlu pada periuk bertekanan tinggi ni? Tujuan utamanya untuk kita masak makanan dengan mudah dan pantas. Bila tekanan tinggi, so masakan makanan yang kita nak masak akan lebih mudah dan pantas. Progres masakan. Kemudian menggunakan 10 fungsi yang ada pada periuk ni. 10 fungsi yang kita dah tunjukkan tadi. Ada untuk menumis, ada untuk sup, untuk daging, nak rebus daging. Kemudian untuk kek, nak buat kek, tak perlu oven, guna nozzle ni pun dah okey dah. Kemudian nak stir fry, nak tumis kan, semua bahan tadi, nak goreng, kemudian nak kukus, nak buat ikan, kukus ikan ataupun nak jadikan kuih. Slow cook, memasak secara perlahan. Kita nak masak tu lama lagi, tapi kita gunakan nozzle ni untuk melambatkan proses memasak tu. Boleh. Kemudian untuk buat bubur, bubur apa? Bubur kacang hijau, bubur pulut hitam, semua boleh. Kemudian bijirin, buat popcorn, boleh. Tak adalah nanti meletup-letup kan. Dengan nozzle pressure cooker ni dah
Senang dah. Nak buat popcorn pun boleh. Dalam berapa minit je. Sabar. Kemudian masak nasi. Nak masak nasi tak perlu nak tunggu setengah jam guna periuk nasi. Guna Noza ni 7 minit dah siap. Kemudian untuk tekanan rendah yang biasa-biasa, nak masak sayur, masak telur. 10 minit ke? Belum lagi. 6 minit. 6 minit lagi. Jadi macam-macam function Noza pressure cooker ni. Sangat-sangat bagus. Tambah sekarang kan bulan Ramadan, untuk kita buat ada berbuka. Nanti pun nak raya, nak masak macam-macam. Lagilah sangat digalakkan kalau ada periuk Noza ni di rumah. Wajib ya. Kalau ada ni, settle lah nak buat apa untuk raya. Nak buat dodo, nak buat rendang, nak buat apa lagi Zaika? Zaika suka makan apa? Konflik. Konflik, boleh. Konflik boleh lagi. Tak tahu. Tak tahu tu je, suka konflik betul. Macam-macam juadah raya, juadah berbuka. Teringin apa boleh guna Noza ni je. InsyaAllah boleh masak sampai tadi. Okey, ni adalah menu kita pada hari ni. Kari ayam. Awal-awal lagi kita nak masak kari ayam kan. Kenapa tak masak nasi goreng ke kan? Telur goreng je ke awal-awal kan? Kita nak jadikan amalan. Walaupun masak ni kari ayam ni macam banyak bahan, macam nama, tapi sebenarnya dengan Noza pressure cooker ni sekejap je. Kita letak semua bahan, dengan panaskan minyak lah sebelum tu. Kita buat mood stir fry, tumis-tumis semua. Dan kemudian kita biarkan dia masak dalam mood meat. Okay. So ni adalah bahan-bahan kari ayam guna dengan rempah tadi. Panaskan minyak dulu, kemudian letak rempah lah dulu biasanya kan. Kulit kayu manis, bunga lawang, buah pelaga, jintan. Kemudian asasnya mesti dah letak bawang merah, 3 biji bawang merah boleh, ataupun 1 biji bawang besar boleh, 5 ulas bawang putih. Kalau nak kisar boleh, nak hiris pun boleh. Biasa orang suka kisar kan. Kalau yang mana macam tak suka, kalau nak rasa bawang ni lah, bila kita hiris kita masih lagi rasa bawang bila masak. Tapi kalau kisar kita tak rasa dah kan. Ikut cita rasa masing-masing. Kemudian tadi ada letak hadiah optional. Kalau untuk orang yang suka hadiah, lagi 3 minit ya. 3 minit menunggu sebenarnya. Ke 1 sudu besar cili giling sili kisar untuk orang yang suka pedas. Kalau nak pedas sikit, letak 1 sudu besar pun dah cukup dah. Tapi kalau nak lebih lagi boleh tambah. Kalau tak nak pedas langsung, tak payah letak. Kemudian 5 sudu besar serbuk kari. Mestilah serbuk kari kan kena ada. Kalau tak jadi kari lah. Kemudian cawan air, cawan air kita letak untuk kita letakkan ayam. Selepas tu kita letak ayam, kita letakkan kentang, lobak, letak santan, letak air sikit, kemudian letak asam jawa ataupun asam keping, kemudian letak garam, macam biasalah. Okay, so kita menanti ni bila nak siap ni kan. Selalunya dalam 10 minit tu kita boleh kemas-kemas kan. Kita boleh kemas pinggan-pinggan ni semua. Kita boleh sediakan kalau macam nak buka, kita boleh sediakan dekat atas meja untuk dihidangkan. Dalam 10 minit ni kita boleh buat macam-macam benda. So dia menjimatkan lah bila 10 minit yang ada tu, kita boleh siap-siap kemas, siap-siap hidangkan. So nanti tinggal nak buka, nak letak dan makan, hidangkan. Okay. So yang ni adalah juadah kita pada hari ni lah, kari ayam. Kita masak sampai jadi. Walaupun orang kata masak tu macam renyah kan, macam nampak banyak bahan, tapi sebenarnya simple je. Masukkan semua terus jadi. Kalau tak, biasa kalau manual kan kita kena tunggu ayam tu masak dulu, lepas tu baru nak letak santan, baru letak kentang, nak tunggu kentang masak lagi, carrot masak lagi, tomat masak lagi. Tapi dengan Noza ni letak je semua, semua akan terus masak. Okey, 1 minit ya. Kita tengah countdown. Okey. Seronok Zulaika ni menanti 1 minit. Okey. 1 minit. Itu adalah inilah tekanan kan.
Kerana dia boleh tunjuk sini. Ni adalah masa. So sangat-sangat bagus. Dia dah ada set timer dah. Smart timer memory. Dia ingatkan kita berapa minit lagi nak siap masakan kita, yang kita boleh get ready. So kita boleh merancang masa kita dengan baik dengan adanya Noza pressure cooker ni. Okay, so dah 1 minit lagi. Nak makan sahur ni. Makan sahur. Bekal lah ni. Nak berbekal lah. Dah buat bekal dah. Bekal. Okey. Dah bunyi bip bip bip. Buka tu. Okey. Nak buka benda ni nak. Oh, nampaknya Zulaikha dia. Dia besar buat je. Okey, so sebenarnya dah siap ready dah nak bawa balik rumah ni sahur. Okey. Sekejap Okey, dah masih kurang dah. Bawa air dia. Merah tu tu. Sikit lagi. Sebabkan nama dia kan body bertekanan tinggi kan. Jadi tadi daripada pressure tu kita pun kena pusingkan kepada steam untuk kita lepaskan segala wap-wap tekanan tinggi tu lah. Baru dia benarkan kita buka dia sangat safety lock. Selagi kita tak betul-betul lepaskan wapnya, dia takkan boleh buka. Memang kena betul-betul lepaskan wap ni sampailah betul-betul selesai. Cuba nak tengok ayam tu jadi apa? Okey, macam dah bunyi sikit. Dah tengok. Okey. Dia tekan ke bawah pula. Ke bawah? Tak ada, dia tak ada bunyi dah. Dia dah habis. Tadi Tadi buka. pressure ke steam? Dia buka. Steam. Pusing ke sini. Okey, dah boleh buka. Buka 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim ya. Berasa rasap. Kacau lagi. Boleh nak kacau air kacang. Dah masak dah kita punya kan. Hati-hati sayang. Salah je. Okey, jadi inilah menu kita pada hari ni, kari ayam. Mudah kan? Masukkan bahan. Masuk je bahan-bahan semua tadi. Tekan sebelum masukkan bahan tu stir fry. Panaskan minyak, masukkan bahan semua. Kemudian tutup. Setkan meat 10 minit je. Dalam 10 minit tu kita boleh kemas-kemas. Kita boleh sediakan kita boleh sediakan bekal, kita boleh sediakan pinggan untuk hidangkan makanan. Tengok dah siap kan. Kari ayam kita pada hari ini. Ayah kabur. Okey, terima kasih banyak kerana sudi menonton ya. Rancangan program nak masak tak. Jadi InsyaAllah nantikan untuk sesi yang seterusnya. Pada bila? Nantikan, kena follow tau. Okay, so terima kasih banyak yang menonton live saya pada hari ni. Nak rasa tak kan? Macam mana nak rasa kan? Tak dapat nak rasa. Kita je boleh rasa. Nak rasa tak, kena try lah. Kena try. Ada Noza pressure cooker ni. Sediakan bahan. Dapatkan ni. Dapatkan Noza ni lah. Dapatkan Noza pressure cooker ni. Sediakan bahan, buat kari ayam, baru boleh rasa. Nak rasa tak?
kena ada nozzle ni lah. Baru boleh rasa macam mana sedapnya. Kita selalu kita buat cara manual kan. Ni cara automatik. Tapi hasil dia sama macam kita buat cara manual. Hasil dia sama. Sedap, insya-Allah. Okey. Itu saja pada hari ni. Kita jumpa lagi pada sesi akan datang. Assalamualaikum. Bye.